InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keizinan dia kita diberikan kesempatan untuk sama-sama kita berkumpul pada malam ini, walaupun mungkin malam ini ada pelbagai perkara yang berlaku dalam kehidupan kita. Ada yang sihat, ada yang tak sihat, ada yang mungkin ada masalah, mungkin ada orang-orang yang sedang berada dalam keadaan kesenangan, mungkin kita berada dalam suasana yang pelbagai. Walau apa pun suasana kita, marilah sama-sama kita merasakan satu keperluan untuk kita sentiasa memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kita sentiasa menjadikan Allah sebagai matlamat kita, redha Allah sebagai matlamat kita. Yang lain daripada redha Allah itu hanyalah merupakan perkara yang tidak ada makna tanpa redha Allah. Jadi kita nak sama-sama merasakan bahawa kita ini memerlukan kepada keredaan Allah. Itulah ikhlas. Jadi kita buat, jangan kita rasa kita buat kita nak dapatkan sesuatu balasan dunia. Kita buat kerja, kita ingat kita buat kerja, kita dapatkan balasan-balasan daripada dunia ini. Walaupun Allah akan bagi, siapa-siapa yang bekerja, siapa-siapa yang beramal, bekerja dalam keadaan dia berhajat kepada dunia. Dia berhajat kepada dunia, maka serupalah dia tidak mempercayai Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana Allah SWT berjanji kepada kita bahawa bila beramal dia akan balas. Dia akan balas, bahkan bagi ganjaran. Jadi kalau solat duha contohnya, kita akan diberikan sedikit rezeki, kita akan ditambah dan sebagainya. Tetapi bila kita solat duha kerana nak dapat rezeki, maka kita akan dimurkai oleh Allah. Sebenarnya kita solat duha, kita baca waqiah, kita buat apa saja bukan kerana dunia, bukan kerana dapat rezeki, tapi kerana Allah. Kalau kerana dunia dan sebagainya itu, maknanya seolah-olah kita tidak percaya kepada Allah. Maka kita nak kena rasa bahawa kita kena betulkan niat kita. Habis, macam mana kalau kita nak dapat dunia? Boleh kita doa, doa tak ada masalah, doalah, minta, tapi bukan kerana itu. Maknanya kalau Allah tak bagi pun kita tetap sembahyang, kita tetap puasa, tetap baca Quran, tetap berzikir, insya-Allah. Cara ringkas. Tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah Taala, mari sama-sama kita mula dengan syahadah. Kita memperbaharui syahadah kita. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang yang muwahhidin. Muwahhidin ini orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana pada hari ini orang yang mensyirikkan Allah terlalu ramai, terlalu banyak. Terlalu ramai orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam amalan tanpa sedar. Kita kena sentiasa mentauhidkan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah, masih lagi diberikan oleh Allah sedikit sebanyak kepada kita kekuatan, rezeki diberikan kepada kita oleh Allah sesuai dengan qada dan qadarnya. Apa sahaja yang ada dalam kehidupan kita ini merupakan anugerah daripada Allah. Maka pada hari ini satu peristiwa berlaku pagi petengah hari tadi, apabila beberapa orang kawan-kawan kita telah menghantar satu memorandum kepada Parlimen, daripada MPPIM, GPMC dan sebagainya, untuk sama-sama meminta supaya tuntutan 342, Akta 342, pindaan 342 itu tidak diluluskan. Kita minta supaya tidak diluluskan. Begitu juga kita minta supaya pemimpin-pemimpin kita ini supaya lebih sedar, lebih peka dengan apa yang berlaku pada hari ini. Saya sebenarnya ingin mengajak tuan-tuan untuk sama-sama kita buat sedikit muhasabah. Apa muhasabahnya? Muhasabahnya tentang nasihat-nasihat kepada pemimpin-pemimpin kita. Kita kena bagi nasihat kepada pemimpin kita. Dan pemimpin itu bukan sahaja orang politik, bukan sahaja raja-raja, bukan sahaja menteri, tetapi pemimpin itu termasuk diri kita. Kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Ila akhir hadis sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW telah bersabda, kullukum ra'i, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan ditanya, mas'ulun, akan ditanggungjawabkan, akan dipersoalkan akan apa yang dipimpinnya itu amanah. Dan kita melihat pada hari ini dan Johor juga akan mengundi pada hujung minggu ni, kita akan ada undian di PRN Johor. Jadi orang Johor ni nak kena cerdik lah. Jangan kita hanya setakat kita kata kita pergi mengundi je, ataupun kita dah boring dah. Saya dengar ramai kawan-kawan kata boring lah, tak mau pergi mengundi, tak mau pergi, dah malas dengan keadaan pandemik lah, apa macam-macam ni kan, malas nak mengundi. Jadi sebenarnya perkataan-perkataan itu timbul kerana kekecewaan yang ada pada rakyat akibat daripada pemimpin-pemimpin yang nampak macam pentingkan kuasa je, diri sendiri je, pentingkan kepada projek masing-masing, pentingkan kepada nak menang, nak berkuasa. Dia tak melihat rakyat sakit, rakyat menderita pada hari ini, tidak melihat rakyat dalam keadaan yang tidak ada kerja. Ada di kalangan rakyat ni yang keadaan susah, menderita, ekonomi negara jatuh. Tapi tak kisah apa pun jadi, yang penting partinya menang, yang penting dia menang, sekadar untuk nak menang, untuk nak berkuasa. Jadi kita lihat hari ini tidak ada satu pembentangan yang betul-betul konkret daripada pemimpin-pemimpin kita berkenaan dengan masalah masyarakat. Yang ada, pilihlah saya. Saya ini akan menjadi pemimpin yang baik. Pilihlah saya, jangan pilih orang tu. Orang tu dia tidak ada kebaikan. Itu je lah undi dia. Itulah dia punya kempen dia. Tidak ada kempen yang benar-benar bersama-sama dengan NGO. Orang yang ikhlas di atas kita kata persekitaran yang ada. Tak kira lah parti apa pun, sebutlah parti apa pun, semua sama. Tidak ada betul-betul bersama-sama dengan NGO masalah rakyat, masalah umat. Kita jadikan sebagai satu masalah-masalah yang nak kita selesaikan, tak ada. Kalau ada pun sekadar masalah-masalah yang biasa saja. Jadi sehingga rakyat merasakan satu seperti pembaziran. Sebab kepimpinan yang ada, kematangannya hanya sekadar apa yang kita nampak. Apa yang kita nampak kat Malaysia yang berlaku, itulah dia tahap pemikiran pemimpin kita. Apa yang berlaku di dalam negara kita, bagaimana 2 juta lebih rakyat menganggur.
dalam keadaan bencana alam yang berbagai-bagai. Kita hari ini berlaku, contohnya berlaku bencana alam semalam, tenggelam di Kuala Lumpur, banjir, jalan-jalan yang tak pernah banjir kilat. Kemudian dengar pula kata-kata daripada pemimpin-pemimpin kita yang mengatakan, kenapalah rakyat tak peka. Kita dah bagi amaran kat mana? Bagi amaran dalam internet, di dalam Facebook, amaran kata nak banjir ataupun hujan lebat, berjaga-jaga, setakat tu je. Jadi kita lihat tidak ada satu SOP yang betul-betul, amaran, tidak ada siren dibunyikan, sehingga terpaksa mereka mengalami kerugian yang amat berat. Rakyat mengalami kerugian yang amat berat dengan keadaan pandemik, dalam keadaan ketakutan pandemik, dengan keadaan ekonomi yang cukup genting, kena pula dengan banjir, dengan sebagainya, menyebabkan rakyat kita menderita dalam keadaan yang cukup susah. Kereta-keretanya tenggelam. Kereta tenggelam, nak kena overhaul pula kereta, nak kena cuci, nak kena bersihkan pula. Bukan bersih, nak kena kita kata membaiki kereta. Bismillah. Siapa salah? Pada saya nombor satu yang salah orang yang jaga bahagian keselamatan, bahagian emergency, bahagian kecemasan. Kenapa? Tidak ada siren, tidak ada amaran yang betul-betul mengikut SOP. Tidak ada. Yang tahu dah tenggelam dah. Adalah disebut hujan lebat dekat dalam mana-mana dia catat gitu. Siapa yang tengok? Jadi kadang-kadang kita lihat berlaku perkara-perkara begini. Jadi rakyat marah. Rakyat sungguh marah dengan apa yang berlaku. Saya ingin memberikan nasihat kepada diri saya dan kepada diri pemimpin-pemimpin yang ada pada hari ini, menyampaikan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya nak mulakan satu hadis yang sahih, makna sajalah kita baca, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan dalam satu hadis, siapa-siapa yang diamanahkan oleh Allah, maknanya telah mendapat pemimpin untuk menjadi pemimpin, untuk memimpin rakyat. Siapa-siapa yang diamanahkan oleh Allah untuk memimpin rakyat, lalu dia tidak memimpinnya dengan tuntunan, dengan cara yang baik, tidak benar memimpin dengan baik, maka dia tidak akan dapat merasakan bau syurga. Jadi di sini Nabi gambarkan pemimpin yang tidak benar-benar melaksanakan kepimpinannya dengan baik. Apalagi jika dia mengkhianat. Jika dia mengkhianati rakyat, mengkhianati amanah yang ada kepada rakyat tadi, maka sudah tentulah jauh daripada syurga. Jauh daripada syurga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan bau syurga. Bau syurga pun tak dapat. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Dan kita lihat amanah yang diberikan kepada pemimpin tadi, yang dia ada naik kereta gaji 50,000, kita kata ada tie, ada kod tiap-tiap hari. Dulu nak pakai kod mungkin setahun sekali je, masa nak pergi luar negara, itu pun sebab sejuk. Sekarang ni tiap-tiap hari pakai kod. Hari ni tiap-tiap hari naik kereta ada driver, ada dia punya apa dipanggil, guard dia, peribadi, pengawal dia. Jadi sinilah kita lihat bagaimana Nabi gambarkan kepada kita, sekiranya mereka tidak memimpin dengan pimpinan yang baik. Dalam hadis yang lain, mengkhianati amanah. Dalam hadis yang lain, maka dia tidak akan dapat merasakan bau syurga. Ini pemimpin, takutlah, ittaqillah. Takutlah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Nabi gambarkan, bau syurga pun tidak dapat. Bau syurga pun tak dapat. Cukup dengan mengkhianati satu orang sahaja daripada rakyat di dalam negara ini. Kalau kamu dulu jadi Don, mungkin di peringkat Don, di peringkat Dewan Undangan Negeri. Kemudian pergi ke MP, di peringkat ahli parlimennya dan parlimennya dan Dewan Undangan Negerinya. Kemudian selepas itu menjadi menteri pula,
menjadi kerajaan pula, di peringkat kerajaan. Di peringkat kerajaan. Cukup seorang sahaja duduk di depan Allah nanti, berkata kepada Allah, mengadu kepada Allah, ya Allah, anak aku sakit, anak aku murtad, anak aku meninggal dunia, dan tidak ada menteri pun yang nak tolong, nak bantu. Masing-masing hanya sibuk dengan kekuasaan yang mereka berebut-rebut dengannya. Maka cukup seorang, maka akan tergendalalah amalan dia. Malahan Nabi gambarkan khianat kepada rakyat tadi akan membawa kepada satu keadaan tidak dapat mencium bau syurga. Bau syurga pun tak dapat nak mencium. Maka dalam hadis yang lain juga menjelaskan kepada kita bagaimana seorang pemimpin yang diberikan amanat oleh rakyat tetapi tidak menjalankan amanah itu dengan baik sesuai dengan tuntutan agama, tuntutan Islam, maka berarti pemimpin-pemimpin itu juga sepertinya iman di dalam dirinya telah tercabut, tidak tercabut. Maka digambarkan oleh huraian daripada hadis ini, para ulama menggambarkan pemimpin yang menjalankan amanat rakyat, menjalankan amanah rakyat, berarti ada iman dalam dirinya. Kemudian sehinggalah kemudian memberikan rasa aman kepada rakyatnya. Jadi apabila pemimpin itu memimpin dan rakyat merasa aman dengan kepimpinannya, maka itu tandanya ada iman pada dirinya. Sebaliknya, jika pemimpin itu sudah tidak amanah, tidak beramanah, berkhianat, iaitu melakukan tindakan-tindakan yang merugikan rakyat, seperti membuat rasuah, ambil komisen tender sana sini, ambil komisen makan harta yang bukan haknya, kita kata rasuah, mengikuti telunjuk dan perancangan jahat musuh-musuh Islam, maka hilanglah iman dalam dirinya. Kemudian rakyat menjadi tidak aman dan menderita. Maka di sinilah Rasul sallallahu alaihi wasallam, satu hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah Al-Yamani radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan kepada kami dua hadis, dan aku telah melihat yang satu dan sedang menanti yang kedua. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahawa amanat itu, iman pada mulanya turun ke dalam lubuk hati manusia. Lalu mereka mengenal Al-Quran dan mengetahui sunnah Nabi. Jadi kata Rasulullah SAW, mula-mula amanah itu datang bersama iman. Amanah datang bersama iman. Kemudian selepas itu, iman itu duduk dalam lubuk hatinya dan membawa dia mengenal Al-Quran dan memahami sunnah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan, tercabutlah iman. Amanah itu tercabut bila dia mula mengkhianati. Bila dia mengkhianati rakyat, maka tercabutlah iman amanat tadi. Ketika orang sedang tidur, dia mengkhianati rakyat, tercabutlah amanat dari hatinya, tercabutlah iman dari hatinya, sehingga tinggal bekasnya seperti bintik yang hampir hilang. Kemudian tidak cukup, tercabut lagi sehingga tinggal bekas seperti kapalan, iaitu kulit yang mengeras ketika bekerja. Maksudnya kita bekerja itu kulit kita mengerutu, macam itu dia kata. Bagaikan bara api yang engkau pijak di bawah telapak kaki sehingga membengkak, maka tampaknya besar tetapi tidak ada apa-apanya. Jadi Nabi gambarkan, apabila khianat demi khianat dilakukan oleh pemimpin, maka Allah akan cabut imannya kepada pemimpin tadi, sehingga akhirnya mereka akan terus rosak, istidraj dengan pengkhianatan yang dilakukan. Maka esok harinya orang-orang berjual beli sudah tidak terdapat orang-orang yang aman, orang yang dapat dipercayai atau orang yang ada iman, sehingga yang tinggal hanyalah sebutan-sebutan, pujian-pujian, alangkah pandainya, alangkah rahmahnya, sedangkan dalam hatinya tidak ada seberat zarah pun iman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi Nabi gambarkan pemimpin-pemimpin ni bila dia berkhianat kepada rakyatnya tadi, di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dia boleh menipu, seolah-olahnya baik sehingga dipuji. Alangkah baiknya dia, alangkah amanahnya dia, alangkah pandainya dia. Dipuji oleh rakyat atas penipuan-penipuan yang dilakukan tadi, maka kata Nabi, sedangkan padahal dalam hatinya sudah tidak ada iman walaupun seberat zarah. Jadi pengkhianatan yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin mukmin muslim yang sebelumnya merupakan orang yang nampak baik, pandai, agama sebagainya,
Tetapi apabila khianat demi khianat, hari demi hari, hari demi hari, maka Allah cabut iman sedikit. Inilah akhirnya mereka akan mengkhianati dan mati dalam keadaan mengkhianati rakyat. Maka kata Nabi dalam hadis awal tadi, dia tidak akan dapat merasakan bau syurga. Sedangkan bau syurga itu boleh dicium dengan jarak 500 tahun perjalanan. Jadi sebab itulah disebut di sini daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam satu hadisnya, ketahuilah di antara tanda-tanda hari kiamat adalah orang-orang jahat dan kejam diangkat menjadi pemimpin, sedangkan orang yang dipilih, orang pilihan, orang yang saleh itu adalah merupakan orang-orang yang tidak dipilih. Dan sebab itulah di sini kita ingin melihat, memberitahu pada malam ini bagaimana Nabi menggambarkan kepada kita ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Maka para sahabat bertanya, untuk siapa? Untuk Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslimin dan seluruh umat Islam. Maka di sinilah nasihat yang penting, antaranya ialah wali a'immatil muslimin, iaitu kepada orang-orang yang memimpin orang Islam tadi. Maka memberi nasihat kepada pemimpin-pemimpin orang Islam tadi adalah merupakan satu yang penting. Sebab tu tuan-tuan, saya menyuruh kepada tuan-tuan puan-puan sekalian, kita kena ambil satu inisiatif. Satu inisiatif untuk tulis dengan ringkas pun tak apa. Tulis mesej, tulis dengan ringkas, hantar kepada pemimpin kita. Siapa pemimpin kita ni? MP kita, ahli parlimen. Hantar kepada don kita. Hantar kepada mereka tentang concern kita, bahawa sesungguhnya banyak perkara yang sedang berlaku pada hari ini yang menggambarkan pengkhianatan sedang berlaku. Dan ingatlah, Rasul sallallahu alaihi wasallam gambarkan setiap hari pengkhianatan itu berlaku, iman dicabut oleh Allah satu demi satu. Iman dicabut satu, secebis demi secebis, sehingga akhirnya iman akan hilang. Maka matilah mereka itu dalam keadaan mengkhianati rakyat, amanah-amanah tadi, maka tidak akan diberikan oleh Allah walaupun bau syurga. Maksudnya apa? Maksudnya neraka lah. Nasihat yang pernah diberikan oleh Ali bin Abi Talib kepada Gubernur Mesir, Malik bin Haris al-Ashtar. Bagaimana Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an telah menyatakan kepada gubernurnya. Tengok apa nasihat Sayyidina Ali, Amirul Mukminin. Ketahuilah wahai Malik, aku telah mengangkat kamu menjadi seorang gubernur dari sebuah negeri yang dalam sejarahnya berpengalaman dengan pemerintahan yang baik dan buruk. Sesungguhnya orang-orang akan melihat segala urusanmu. Tahu ni pemimpin-pemimpin, manusia, rakyat akan melihat urusan kamu. Jangan dengar penasihat aja. Jangan dengar think tank saja. Jangan dengar orang sebelah saja. Tengok apa rakyat cakap. Sesungguhnya orang-orang akan melihat segala urusan kamu, sebagaimana engkau dahulu melihat urusan para pemimpin sebelum kamu. Sebagaimana kamu dulu melihat pemimpin-pemimpin sebelum kamu. Rakyat akan mengawasi kamu. Rakyat akan tengok apa yang kamu buat, sebagaimana engkau mengawasi pemerintahan sebelumnya. Jangan ingat kita masa sebelum ni jadi pembangkang, sebelum ni jadi tak kuat, kita belum jadi MP, belum jadi YB. Maka pada kita menyuarakan pandangan kita, menyentuh pemerintahan kita, menegur mereka kesalahan dan kesilapan. Pada hari ini rakyat mengawasi kamu. Mereka akan berbicara tentangmu. Rakyat akan bercakap tentang kamu sebagaimana engkau berbicara tentang mereka. Sesungguhnya rakyat akan berkata yang baik-baik tentang urusan mereka yang berbuat baik kepadanya. Rakyat akan cakap yang baik sekiranya kamu berlaku baik kepada rakyat. Dan mereka akan menyembunyikan semua bukti dari tindakan kamu. Dia akan sembunyikan. Maknanya kalau adalah apa-apa yang tak baik, dia akan sembunyi sebab buat baik. Kerana itulah harta terbesar akan engkau perolehi jika engkau dapat menghimpunkan harta dari perbuatan baikmu. Jadi kalau kamu menghimpun harta daripada perbuatan baikmu itu, jagalah keinginanmu. Jagalah keinginanmu agar selalu di bawah
kendali dan jauhkan dirimu dari hal-hal yang terlarang. Dengan sikap berwaspada, wara', bertakwa, engkau akan mampu membuat keputusan di antara sesuatu yang baik atau tidak baik untuk rakyatmu. Jadi Sayyidina Ali kata apa? Tengoklah, bila rakyat bersuara, dengar cakap rakyat. Jangan hanya dengar cakap orang sekitarnya, pegawai khasnya, pegawai politik, institusi politiknya. Dengar cakap orang tu je. Dengar cakap orang yang suka bodek kita, ampu kita, yang kita bayar gaji pada dia. Dengar cakap rakyat. Dengar cakap orang yang bersikap adil, yang memandang kamu, kata Sayyidina Ali. Karamallah wajhu. Kembangkan sifat kasih sayang. Kembangkan sikap kasih sayang dan cintailah rakyatmu dengan lemah lembut. Layan rakyat dengan lemah lembut. Sayangi rakyat, cintai rakyat. Jadikanlah itu sebagai sumber kebijakan, sumber kepada perancangan kebaikan dan barakah bagi mereka. Jangan bersikap kasar. Jangan memiliki sesuatu yang menjadi milik dan hak mereka. Jangan rampas, jangan ambil hak rakyat. Jangan ambil hak rakyat. Mereka adalah makhluk yang lemah. Rakyat ni lemah. Rakyat ni tidak ada kekuatan. Bahkan kadang-kadang melakukan kesalahan. Mereka juga buat kesalahan. Maka berikanlah ampunan kamu, maaf kamu, sebagaimana engkau mohon ampun dan maaf daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana engkau istighfar kepada Allah, mohon ampun pada Allah, maka maafkanlah rakyat kamu yang mungkin buat kesalahan. Sesungguhnya engkau berada di atas mereka. Pemimpin, kata Sayyidina Ali, engkau berada di atas mereka, sedangkan Allah berada di atas orang yang mengangkatmu. Allah berada di atas rakyat kamu. Allah bersama dengan rakyat kamu, kata Sayyidina Ali. Kamu berada di atas rakyat, tapi Allah berada di atas rakyat. Kamu berada di atas rakyat, kamu boleh buat apa saja pada rakyat, tapi Allah berada di atas rakyat. Allah bersama dengan rakyat. Sedangkan Allah berada di atas orang yang mengangkatmu, rakyat kamu tadi. Maka Allah telah menyerahkan urusan mereka kepada kamu dan menguji kamu dengan urusan mereka. Jadi inilah nasihat Sayyidina Ali kepada pemimpin dia, governor dia. Dia kata apa? Yang pertama sekali, tengok rakyat, utamakan rakyat. Jangan tengok parti, jangan tengok diri sendiri, jangan tengok kroni, jangan tengok segala kawan-kawan yang dekat-dekat saja. Jangan tengok orang sekeliling kita je. Siapa-siapa yang melihat kroninya, keluarganya, dirinya, kepentingannya melebihi kepentingan rakyat, maka dia telah mengkhianati rakyat, maka tidak ada bau syurga baginya. Maka kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, bahawa hendaklah kamu melihat rakyat, apa yang rakyat cakap. Rakyat akan bercakap benda yang baik-baik kepada kamu, dan sekiranya kamu berbuat baik kepada mereka. Ingat, kata Sayyidina Ali, sesungguhnya kamu berada di atas rakyat dan Allah berada, dan rakyat berada bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang ingin menasihati pemimpin, jangan melakukan cara terang-terangan. Jangan cakap terang-terangan. Jangan kita skandalkan dia. Jangan. Ini bagi rakyat. Nasihatlah dia di tempat yang sepi. Jika menerima nasihat, maka sangat baik. Bila tidak terima, maka telah menyampaikan kewajipan nasihat kepadanya. Jadi kita kena sampaikan nasihat itu dengan cara yang baik lah. Dengan cara yang baik supaya mudah-mudahan dia akan terima. Jadi sebab tu saya menyuruh kepada tuan-tuan perempuan, kalau boleh jumpa pemimpin-pemimpin ni, menteri-menteri ni. Saya nak jumpa tak dapat-dapat, kami nak jumpa lah. Sebahagiannya nak dapat jumpa, sebahagian tak dapat jumpa. Susah nak jumpa. Banyak kali nak jumpa dengan pemimpin-pemimpin ni, tokoh-tokoh ulama kita. Nak jumpa susah nak jumpa. Nak bincang-bincang, nak tanya-tanya soalan yang tak dapat. Dan sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan Allah, kita nak kena lihat bagaimana pada hari ini, bahawa sesungguhnya kita ini berada dalam keadaan yang lemah sangat, kerana memang strategi-strategi yang dilakukan oleh Israel, strategi yang dilakukan oleh Zionis ialah untuk mengawal pemimpin. Mengawal pemimpin. Dia sebut kat sini bagaimana mereka telah memulakannya dengan mengawal pemimpin. Baik, saya nak bacakan sedikitlah antara beberapa strategi-strategi yang saya tulis, yang saya tengok balik.
kan? Bagaimana mereka memulakan gerakan untuk menghancurkan kita. Yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, kan? Saya melihat pada tahun 90-an lah, awal 90-an. Dan ketika kami mula pada masa itu merancang untuk nak melakukan kajian analisa tentang Pakatan Jahat Antarabangsa, International Conspiracy, Pakatan Jahat Antarabangsa. Maka ketika mau memulakan kajian tersebut, maka Allah SWT telah mengizinkan, mendedahkan bagaimana sesungguhnya mereka ni iblis. Dan kemudian Al-Masih Dajjal, sebelum mereka merancang apa yang kita nampak pada hari ini, mereka telah merancang, mereka telah mendapatkan model dan contoh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-haq. Jadi sebenarnya tuan-tuan, kekuatan kepandaian mereka itu ialah, pertama sekali mereka jadikan dalam silibus mereka itu sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sirah Nabi. Dalam study circle dia, dalam halaqah dia lah, study circle dia. Dalam study circle Freemason contohnya, mereka mempunyai kajian-kajian tentang Al-Quran dan juga kajian tentang hadis. Bagaimana seorang manusia yang digambarkan tak ada kepandaian apa, tapi tiba-tiba dapat satu agama yang disebarkan seluruh dunia, menjadi satu yang besar dan kuat sampai hari ini. Jadi mereka mengkaji tentang al-haq. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, salah satu perkara yang menyebabkan kita hari ini tewas, kerana mereka memahami Islam lebih daripada kita faham Islam. Cumanya mereka memahami Islam bagaimana cara nak memanfaatkan untuk kepentingan duniawi, kepentingan nafsu. Dia bukan untuk amalan dia. Jadi dia tahu bagaimana strategi Nabi, bagaimana apa yang kuat pada kita, apa yang lemah pada kita, dia tahu. Dia tahu semua. Dia boleh baca, dia boleh baca, tengok orang ni dia boleh baca. Ini contoh nombor satu. Jadi nombor dua, apa yang mereka lakukan ialah mereka membina rangkaian munafikin. Kerana mereka melihat dalam sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam, antara perkara yang menjadi duri dalam daging kepada gerakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ialah golongan munafikin. Jadi mereka pun mula menggambarkan bagaimana mahu membina golongan munafikin ini. Jadi tajuk munafikin ni kita akan buat satu tajuk khas nanti insya-Allah. Saya akan buat satu tajuk khas tentang munafikin ni. Siapa munafikin, sifat dia, ciri dia, sebagainya. Kita akan buat tu. Tapi nak sebut pada malam ni, mereka study macam mana gerakan orang-orang yang di luarnya nampak Islam, di luarnya nampak iman, di luarnya nampak baik, tetapi di dalamnya munafik, tak beriman. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Jadi mereka ini adalah di kalangan manusia yang menyatakan kami beriman, kami Islam, kami juga beriman kepada hari akhirat, beriman kepada Allah. Tapi Allah gambarkan wa ma hum bimu'minin, mereka ni menipu, sebenarnya dalamnya tidak beriman. Insya-Allah saya akan sentuh doalah saya akan sentuh satu tajuk khas tentang munafikin ni sebagai tentera Dajjal. Jadi yang sebut kat sini, mereka setelah mereka melihat apa yang berlaku kepada sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pada ketika itu mereka pun mula melihat duri dalam daging. Orang yang boleh bergerak yang Rasulullah tak bunuh. Pada masa itu yang Rasulullah tak perang, iaitu golongan munafikin ini, dan mereka inilah yang menjadi orang-orang yang berjaya mengkucar-kacirkan kita kata saf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saf orang Islam. Jadi sebab tu kita lihat hari ini di akhir kita kata ni kebangkitan Islam nanti, maka bila pada Yaumul Khalas ni ialah hari di mana umat Dajjal akan keluar. Dajjal akan keluar. Maka digambarkan pada Yaumul Khalas itu manusia akan terpecah tiga. Yang pertama ialah mereka yang melarikan diri, takut. Ini mereka yang telah terputus imannya. Luarnya nampak macam Islam, okey semua. Dalamnya rupa-rupanya penuh dengan sifat munafikin. Sifat
munafikin. Dia tak takut pada Allah, dia takut pada makhluk, dia takut kat Dajjal, dia takut kat ancaman Dajjal, dia takut kepada tentera Dajjal. Dia takut, dia sanjung kepada tentera Dajjal, dia takut maka dia lari. Dia lari. Yang ni binasa. Ni golongan pertama. Golongan kedua juga munafikin. Tapi munafik tadi ciri-ciri munafik, orang yang ada ciri-ciri munafik. Luarnya macam Islam tapi rupanya dia penakut. Dia tidak ada ikatan sehingga takutnya tu pada makhluk. Sehingga sayangnya itu pada makhluk. Jadi dia sayang. Dia sayang kepada dunia ni sehingga menyebabkan dia lari. Ini binasa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ialah golongan yang bersama dengan arus. Nampak baik, nampak okey, nampak Islam. Nampak bercakap dengan Quran, nampak bercakap dengan hadis, nampak macam kata kuat sampai dia sanggup membid'ahkan orang. Dia sanggup melekehkan umat Islam. Dia sanggup menyesatkan. Dia kata orang ni sesat-sesat. Dia nampak hebat. Tetapi rupanya dia ikut arus. Ikut arus. Ni pun munafikin juga. Munafikin juga. Jadi umat Islam akan pecah tiga. Yang pertama, munafik. Yang munafik, ciri-ciri munafik. Ciri munafik ni hati imannya kosong. Imannya kosong. Tapi rupanya masih Islam lagi. Yang kedua, rupanya Islam. Tetapi rupa-rupanya dia bersama cara terang-terangan dengan Al-Masih Dajjal dan tenteranya. Bersama dengan arus. Kata Nabi, bersama dengan arus. Sallallahu alaihi wasallam katakan bersama dengan arus. Maka yang ini pun binasa. Yang ketiga barulah bersama dengan perjuangan. Bersama dengan perjuangan. Jadi ini di Yaumul Khalas akan terserlah sifat munafikin. Sifat orang yang munafik. Sebab tu kita hari ini nak kena tengok bahawa strategi kepada Zionis ini, mereka menubuhkan rangkaian munafikin. Rangkaian munafikin. Macam mana dia bina rangkaian munafikin ni? Dia bermula dengan education, pelajaran. Dia bermula dengan sistem pendidikan. Sistem pendidikan macam mana yang membina munafik ini? Sifat munafik ni. Sistem pendidikan yang mengutamakan maddiyah, fizikal, yang mengutamakan dunia, mengutamakan apa yang ada di dunia ini lebih daripada apa yang ada di akhirat. Sistem yang memisahkan pelajaran dunia aja, tak ingat akhirat, terputus. Ini semua adalah sistem pendidikan yang melahirkan golongan munafikin. Sehingga mereka boleh semayang, boleh puasa, bismillah, boleh sedekah, tapi semayangnya tak khusyuk, puasanya corruption, penuh dengan maksiat, kan? Sedekahnya penuh dengan ketidakikhlasan, macam tu kan? Jadi dibuat sesuatu sebab nak dapat dunia, bukan dapat akhirat. Sedangkan Allah gambarkan, kan, wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Wal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat itu lebih baik dan lebih utama. Allah kata apa? Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Kamu carilah daripada apa yang Allah anugerahkan pada kamu daripada dunia ini untuk kehidupan di akhirat. Allah perintah kita cari akhirat. Tetapi tiba-tiba sistem pendidikan kita yang kita utamakan, kan, kepentingan duniawi. Sanggup dia kata apa? Jangan puasa hari ni, bulan Ramadan, jangan puasa. Kenapa? Nak ambil SPM. Kalau ambil SPM masa puasa, nanti ngantuk, tak boleh jawab. Tak boleh jawab exam, nanti ngantuk. Ada sampai peringkat macam tu. Tapi semayang. Tapi puasa, tapi semayang. Tapi dia banyak Islam. Dia mengucap dua kalimah syahadah, tapi kata apa? Jangan. Dia kata ke anak dia, jangan semayang. Jangan puasa. Bangun malam, qiyamul lail tak boleh. Qiyamul lail ni akan meletihkan sehingga kan menyebabkan besok nak jawab exam ngantuk. Macam itu kan. Saya nak betulkan posisi ya. Tuan-tuan, ini sekular. Sekular. Jadi sebab itulah nak sebut kat sini, kan, mereka membina rangkaian ini bermula dengan education. Maka jadilah sekolah-sekolah kita tu temple dan kuil. Ini agak strong ni saya punya statement ni. Jadi temple, jadi kuil. Kenapa jadi temple dan kuil? Kerana rupa-rupanya ada Tuhan-Tuhan yang lain, yang lebih besar, yang lebih hebat, yang lebih kita kena fokus daripada Allah
Rabbul Jalil. Daripada Allah Rabbul Jalil. Tiba-tiba anak-anak kita kan mengutamakan kan, kalau belajar mesti dapat kerja, nak kerja, maka kita pun ikutlah kan. Kita pun ikut, belajar mesti dapat kerja. Bukan kata tak penting, kerja tu penting, tapi bukan itu yang nombor satu. Nombor satu, belajar kerana Allah. Belajar nak dapat redha Allah. Berapa ramai anak-anak kita belajar nak dapat redha Allah? Berapa ramai? Cuba tengok dalam kehidupan hari ni kan, dalam kehidupan sekolah agama. Itu yang timbulnya macam-macam masalah disiplin. Kenapa masalah disiplin? Kerana anak-anak kita tidak diikat dengan iman, takwa, wara', tak terikat, tak kenal Allah. Ini adalah merupakan awalan mereka mencipta golongan-golongan munafikin. Dia tahu ni, dan strategi dia ni. Maka kita kena bina golongan munafikin. Kalau yang cerdik-cerdik, kalau yang pandai-pandai, buat sains. Jangan buat agama. Siapa yang buat agama ni? Siapa yang belajar agama ni? Ustaz-ustaz ni siapa? Hak dah tak dapat masuk sains, baru masuk sastra, masuk agama. Yang cerdik-cerdik, pergi mana? Yang cerdik-cerdik masuk sains, buat sains. Paling cerdik buat medik. Paling cerdik buat medik. Anak-anak kita berebut-rebut nak buat medik. Saya pun dulu berebut-rebut nak buat medik. Saya ingat lagi. Bercita-cita nak buat medik, jadi doktor. Kenapa? Jadi doktor pakai baju putih, dia menjadi reference, rujukan, duit banyak. Doktor ni duit banyak, dia boleh buat duit banyak dan sebagainya. Nampak hebatnya doktor ni. Bukan kata doktor tak hebat, tak bagus, betul. Tapi yang pandai semua jadi buat sains. Yang pertama sekali jadi doktor. Jadi medical doctor. Kenapa? Kerana dia nak kontrol orang cerdik ni. Orang cerdik ni mudah disihir dengan ego, mudah disihir dengan pengetahuan dia tentang medical dia. Sehingga hari ini bila Nabi kata setiap penyakit ada ubat, dia boleh percaya WHO ada penyakit tak ada ubat. Logik ke ada penyakit tak ada ubat, tuan-tuan? Logik tak? Bila kita kata penyakit tak ada ubat, maka pada ketika itu seolah-olah kita kata Tuhan tak mampu nak merawat, nak menyembuhkan, nak membina sesuatu yang baik. Tak ada. Nampak macam itu. Jadi sebenarnya saya bukan nak sentuh sangat tentang education ni, tapi nak sebut salah satunya ialah education. Education kita sekular, education kita liberal, education kita pluralisme, education kita bersifat materialisme. Jadi education terpisah dengan iman. Walaupun kita orang tu anak kepada ustazah. Dan ustazah pun orang yang terpisah dengan sains. Pandai agama tak pandai sains pula. Sehingga akhirnya menjadi orang yang mengikut orang sains yang tak ada agama. Mengikut orang sains yang tak ada agama. Jadi ini sistem ni antara contoh. Jadi kemudian selepas daripada itu dia terapkan budaya yang lain. Ini untuk membina generasi munafikin. Saya akan sentuh bab munafik ni, saya akan sentuh khas. Sebab kita akan tahu siapa dia munafik ni. Ciri dia apa. Macam mana terjadi macam tu. Macam mana terjadi yang itu. Jadi nombor dua, dia membina. Sebab itu kita lihat daripada munafikin itu terbinalah musuh-musuh Islam. Nampak baik, nampak hebat. Sekolah agama. Jadi medical, sekolah agama, sekolah mana dulu? Sekolah di Kisas. Sekolah KIK, sekolah antara sekolah agama yang hebat. Takkanlah sekolah KIK, sekolah kat Kisas tu jahat. Dia sekolah agama tu, masuk Islam, sekolah agama. Masuk Islam, takkanlah dia jahat. Ada orang cakap macam gitu. Dengan sistem pendidikan dia dah kontrol lah. Kepalanya dah kontrol. Itu tak termasuk yang dalam. Maka, strategi Zionis yang kedua setelah mereka melihat bagaimana Rasulullah SAW bergerak, melihat bagaimana Nabi-Nabi bergerak, Rasul bergerak, kekuatan-kekuatan mereka, maka mereka tengok di mana kekuatan, di mana kelemahan. Kemudian selepas itu mereka pun membina rangkaian yang dipanggil secret society, iaitu terdiri daripada golongan musuh Islam dan munafikin, orang-orang yang munafik. Jadi mereka bina ni. Bila mereka membina yang ini, maka pada ketika itulah kita hari ini yang naif, yang daif,
And kita kata semua orang baik, kita ikut saja tanpa pertimbangan Al-Quran, tanpa pertimbangan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ingat cukup sembahyang, cukup puasa dah okey dah. Rupa-rupanya sembahyang kita pun kena tipu, puasa kita kena tipu, semua kena tipu kerana sistem pendidikan kita. Baik. Jadi yang kedua, strategi mereka ialah membina rangkaian-rangkaian rahsia. Ini yang kita dapat di strategi mereka. Kan? Yang mana dengan rangkaian-rangkaian rahsia itu, secret society itu seperti Freemasonry, seperti Illuminati, seperti Trilateral Commission ataupun Trilateral Committee dan sebagainya. Ada banyak lagi lah. Tentera-tentera Jesuit, tentera-tentera salib dan sebagainya. Baik, yang ketiga yang menjadi strategi Zionis ialah setelah mereka melihat membina rangkaian munafikin ataupun secret society musuh Islam ini, maka mereka pun membina daripada kalangan orang Islam tadi pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. A'imma mudhillin. Maknanya kata Nabi, yang aku khawatirkan, yang aku bimbang, yang aku risau ke atas umat aku lebih daripada Dajjal ialah a'imma mudhillin, pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Pemimpin yang menyesatkan. Dalam hadis yang lain, ulama usu, ulama-ulama yang jahat. Dalam hadis yang lain. Jadi sebut kat sini, mereka mengetahui bagaimana keadaan umat hari ini akan berada dalam keadaan huru-hara, dikacau-kacau bilau apabila pemimpin mereka itu adalah pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Sebab itulah mereka menghapuskan sistem khalifah. Amirul Mukminin dihapuskan. Jomlah lari pergi gua. Apa dia sebut ni? Saya nak baca sikit. Ada satu komen ni. Mana dia? Jom lari pergi gua. Jangan lagi pergi gua. Tuan-tuan, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan berhadapan dengan kesusahan, kepayahan. Kita akan berhadapan dengan tentera-tentera, peperangan. Kita akan berhadapan. Tapi Nabi kata jangan lari ke gua. Nabi tak perintah. Adakah hadis suruh pergi gua? Tak ada. Cerita pasal pemuda-pemuda Al-Kahfi pergi gua ada. Tapi cerita Nabi kata pergilah ke gua, tak ada. Tak ada. Jadi sebenarnya Nabi suruh apa? Hiduplah bersama dengan sunnahnya. Apa sunnahnya? Sunnahnya yang pertama, hidup bersama dengan tarbiyah. Kita ni dah Islam dah, alhamdulillah. Maka kita tingkatkan diri kita. Tingkatkan Quran kita. Tingkatkan iman kita, takwa kita. Tingkatkan akhlak kita, ukhuwah kita. Tingkatkan. Nombor satu. Nombor satu. Ini apa yang Nabi buat? Mari kita dah Islam dah kan? Islam. Dah Islam. Jadi kemudian selepas kita dah Islam, dah meningkatkan iman kita, meningkatkan ibadah akhlak kita, ukhuwah kita, meningkatkan amalan kita. Barulah masa itu kita akan tak takut dengan Dajjal. Tak takut. Kita tak takut dengan Dajjal. Tak takut dengan tentera Dajjal. Tak takut dengan ancaman. Malahan kita tidak akan sedih dengan ancaman dan apa yang ugutan yang dibuat. Inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Apa kata Rasul? Apa kata Allah Taala? Sesungguhnya aulia Allah, orang yang menolong agama Allah itu tidak ada ketakutan padanya dan tidak ada kesedihan padanya. Jadi kita sebut sini. Jadi kita kena tengok, nombor satu, hidup bersama tarbiyah. Kemudian nombor dua, hidup bersama dakwah. Kena buat dakwah. Ajak saudara kita, keluarga kita. Tak semestinya ceramah. Ceramah ni orang boleh ceramah lah. Orang tak boleh ceramah, buat apa yang betul, yang baik, yang sebagai contoh kan. Ceramah. Dakwah. Lepas dakwah kita berjihad. Ini 3 sunnah ni. Bangkit 3. Jadi sebab tu tuan-tuan, saya nak sebut strategi mereka ni. Mereka mencipta rangkaian, mereka buat rangkaian yang hebat. Kalau di negara kita ni tuan-tuan,
Deep state ni, kerajaan dalam kerajaan ni cukup luar biasa. Kami alhamdulillah, Allah izin dapat tengok, dapat nampak dengan bukan teori sahaja, dapat tengok secara real deep state dalam negara kita. Secara real kita nampak. Tapi saya tak boleh nak cerita sangat kat sini kan. Tak sesuai lah, medan platform ni tak sesuai. Jadi kita tengok bagaimana keadaan hari ini. Kita nak kena rasa bahawa mereka merancang a'imma mudillin. Maka bila dikata a'imma mudillin ni, bukan saja kita kata kita nak kena kenal mereka, tapi sebenarnya kita tidak boleh letak harapan pada manusia. Jangan letak harapan pada manusia, tapi usaha kena buat. Memorandum, hantar memorandum tak apa. Hantar memorandum RCI pada Yang di-Pertuan Agong, kita hantar dah, hantar. Jawapannya apa sebagainya, itu kita bukan kisah dari sudut natijah dia. Natijahnya Allah yang bagi, tapi kita hantar, usaha kita maksimal kita buat. Sebab Allah perintah kita berusaha. Macam tadi, hantar memorandum ke parlimen, walaupun kita tahu parlimen korup parlimen kita. Korup parlimen kita. Jadi kalau nak tengok hari ini macam-macam berlaku. Tak semua yang korup, tapi majoritinya korup. Kalau kita tengok pelakon terbaik di dalam parlimen kita. Jangan sebut sini, maka mereka membina musuh-musuh. Musuh-musuh terdiri daripada pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Pemimpin yang menyesatkan. Dan sebab itulah pergantungan kita bukan pada pemimpin. Pergantungan kita kepada Allah. Pemimpin, kita lantiklah yang terbaik di kalangan yang ada. Kita lantik yang terbaik, tapi kita jangan bergantung dengan mereka. Pergantungan pada Allah. Macam mana nak buat? InsyaAllah kita ada solusi dah. Allah dah tunjukkan solusinya, penyelesaiannya. Nabi pun dah sebut dah penyelesaiannya. Jangan takut, jangan bimbang. Jangan takut tuan-tuan, jangan bimbang. Siapa takut, siapa bimbang, maka dia telah terkena peluru-peluru Al-Masih Dajjal. Jangan takut. Macam mana? UMNO BN korup, bukan UMNO saja korup, semua korup, hampir semua korup lah. Hampir semua korup. Nak sebut kat sini. Tapi jangan pula kita tulis apa-apa nama. Baik. Kemudian sebab tu kita ada satu topik, satu tajuk kita akan buat, dan mungkin saya dah buat dulu, saya akan sentuh lagi sekali, iaitu tentang pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Pemimpin yang menyesatkan. Pemimpin menyesatkan ni macam mana? Kita akan cerita nantilah, insya-Allah. Jadi malam ni panjang kalau nak cerita kan. Baik, yang keempat, strategi mereka ialah mereka membina negara yang kuat politik dan tentera. Mereka menguasai dunia dengan politik dan tentera. Sebab itulah gerakan Zionis antarabangsa bermula pada tahun 1897 apabila satu perhimpunan Zionis antarabangsa di Basel, Switzerland pada tahun itu 1897, setelah satu tahun sebelumnya 1896 pada tahun tersebut mereka seorang yang bernama Theodor Herzl telah menulis satu buku yang disebut sebagai Negara Yahudi, The Jewish State. Jadi dia buat itu. Dia buat yang tu, lepas tu dia buat perkumpulan. Jadi daripada situlah mereka membina kekuatan politik negara. Mereka membina kekuatan politik negara dan mereka membina kekuatan tentera. Ketenteraan. Macam mana cara mereka membina kekuatan politik negara dan ketenteraan? Tuan-tuan, dengan tipu daya. Dengan tipu daya. Perang Dunia Pertama, Kedua dan sekarang yang ketiga, mereka gunakan kekuatan-kekuatan negara yang telah mereka bina. Bermula daripada Basel, Switzerland, gerakan Zionis antarabangsa tadi. Jadi kita lihat bagaimana mereka, bila mereka dah membina negara dan kekuatan tadi, maka mereka melaksanakan sehingga akhirnya hari ini pemimpin-pemimpin yang ada hari ini menjadi pemimpin yang diikat janji, dia berbai'ah dan berjanji setia dengan pemimpin antarabangsa tadi. Jadi sebab itulah tuan-tuan, mereka membina negara yang kuat, politik yang kuat dan tentera yang kuat. Apa kita nampak hebat kan? Politik tentera. Politik tentera. Mereka membina politik dan tentera. Kenapa mereka membina politik dan tentera? Kerana mereka minoriti.
Zionis ni minoriti. Kan? Zionis ni sebenarnya minoriti. Kan? Sebab mereka tak semua orang yang berakidah Zionis, tak semua. Jadi cara nak kontrol dengan membina negara dan membina kekuatan tentera. Dan sekarang ni tenteranya bergerak di mana-mana sahaja. Tetapi apa kekurangan negara dan tentera ni, tuan-tuan? Jadi ini strategi mereka. Saya sebut, nanti saya akan sebut macam mana, apa dia punya kelemahan dia kan. Negara dan politik dan tentera. Apa kekuatan dia? Nampak hebat lah, dia boleh susun semua sekali kan. Boleh buat WHO lah, boleh buat macam-macam dia boleh buat. Apa kelemahan dia? Kelemahan dia ialah mereka tidak berada dengan kebenaran Allah. Mereka tidak bersama dengan kebenaran. Jadi apabila mereka tidak bersama dengan kebenaran Allah, al-haq, walaupun dia ada negara, walaupun dia ada tentera, walaupun dia ada sistem yang dikuasai semua sekali, maka pasti akan hancur. Pasti. Apabila al-haq bertembung dengan batil, pasti hancur. Pasti hancur. Pasti hancur. Dia tidak ada dasarnya. Dasar yang kuat tak ada. Baik, contoh. Kita kata kita buat rumah. Kita buat rumah, ada tiang, ada apa kan. Rumah ada tiang, ada foundation, lantai yang kuat, base yang kuat. Jadi apa yang mereka buat? Mereka buat rumah. Tetapi base tu tak ada. Base apa? Al-haq. Kebenaran tu tak ada. Maka bila kebenaran tak ada, pasti kalah. Pasti kalah. Pasti tewas. Sebab tu kita tak takut. Kenapa nak takut? Sebab al-haq bersama dengan mukmin. Jadi sebab tu nak sebut kat sini, mereka boleh buat. Contoh macam kita kata yang ketiga tadi, kita kata pemimpin yang menyesatkan. Banyak pemimpin ni boleh keluar fatwa ni, boleh keluar perkara yang itu, yang ini. Contoh, saya bagi satu contoh tuan-tuan. Mereka tidak bersama al-haq. Maknanya mereka ni akan berada dalam keadaan menipu, sentiasa menipu. Keluar dalam satu jurnal hari ini, jurnal biomolecular journal, tentang satu kajian yang menunjukkan, mengatakan bahawa daripada sejak menggunakan mRNA vaccination ni, maka didapati bahawa mRNA ni boleh masuk ke dalam sel dan boleh mengubah DNA yang ada di dalam sel. Ini satu kajian yang telah terbukti. Kajian yang dibuat oleh pakar-pakar daripada Sweden. Ini bukan saya cakap saja ni, ada dalam jurnal yang telah dipublish, telah diterbitkan. Dan daripada jurnal ini menunjukkan bahawa segala yang disebut oleh mereka penipu dan membohong. Penipu dan membohong. Terang-terang. Jadi dia tidak bersama kebenaran. Jadi rakyat nampak tak? Rakyat akan nampak. Rakyat akan nampak. Saya tunjuk satu lagi. Timbalan Menteri Kesihatan, termasuklah Menteri Kesihatan, telah mengumumkan bahawa kita tidak akan mewajibkan dos 1, dos 2, dos 3 penggalak. Dos 4 penggalak. Penggalak 4. Kita tak akan wajibkan. Jangan bimbang. Kita tak wajibkan. Betul ya? Perumahan ni betul tak? Dia kata tak wajib. Tetapi apa yang dibuat? Dia tak wajib tapi dia paksa. Dia paksa. Bila dia paksa, tu wajibkanlah tu. Maknanya dia menipu. Dia menipu. Jadi menipu ini adalah batil, sesat. Batil, satu kesesatan, satu batil. Walaupun dia cakap cantik, kita tak pernah paksa. Kita tidak akan paksa. Perdana Menteri pun cakap, PM pun cakap, kita tak pernah paksa untuk ambil vaksin ke, dos ke apa, penggalak tak apa. Siapa nak ambil, tapi tak nak ambil tak apa. Tapi bila nak kerja, tak boleh tidak kena ada dos. Buat nak belajar, anak saya nak belajar masuk universiti, dia kata kena ada dos. Kalau nak masuk kampus, kena ada 2 dos. Sekarang nak kena 3 dos. Kan? Jadi maknanya dipaksa. Jadi maknanya nampak macam tak apa, undang-undang tak salah, kita bukan ni, tetapi sebenarnya ialah dia mewajibkan, sebenarnya dia menipu. Menipu ni
tidak pada hak. Ni tidak ada hak dan pasti jatuh. Pasti jatuh. Dulu dia kata dos 1 cukup mula-mula. DG kata apa? Kemungkinan besar kita tidak akan memerlukan vaksin. Kita boleh selesaikan pandemik ni dengan baik. Lepas tu kita kena ada vaksin dos 1, kemudian dos 2 pula. Cukup dos 2, tiba-tiba penggalak pula. Baru-baru ni KJ umumkan ada dos keempat pula. Siapa yang tidak mengambil dos yang keempat atau yang ketiga ini, maka seolah-olah dia tidak pernah ambil apa-apa vaksin. Dos 1, dos 2 pun seolah-olah ambil. Dia kosongkan semula. Unvaccinated. Ataupun not vaccinated. Unvaccinated. Macam itu pula. Mula-mula dia kata tak paksa. Tapi lepas tidak wajib. Tapi dia paksa. Maka menipu. Jadi sebab itulah kekuatan al-haq ini, kekuatan kebenaran Allah, walaupun dia membina negara yang kuat, dia ada pemimpin yang ramai yang menyesatkan, walaupun dia ada tentera, tetapi apabila mereka tidak bersama al-haq, mereka tidak bersama kebenaran Allah, maka mereka akan tumbang, akan jatuh. Pasti, wajib. Kerana apa? Ini janji Allah. Ini janji Allah. Jadi seorang beriman, dia ugut macam-macam, dia ancam macam-macam, tapi hati dia tahu ini penipu. Yang ini satu yang tidak fitrah, tidak mengikut fitrah, tidak natural. Maka yang ini pasti jatuh. Pasti jatuh. Jadi sebab tu kita tak bimbang. Kamu boleh tipu, berapa lama nak tipu? Kamu boleh tongkat langit ke? Kamu hidup pun tak tahu bila nak mati. Bila nak mati? Saya sebut kat sini. Kan? Dia pun tak tahu bila dia boleh hidup. Berapa lama dia boleh hidup? Dia ingat dia boleh hidup sampai 60 tahun? Dia ingat dia boleh hidup sampai 100 tahun? Boleh. Wallahualam. Kan? Saya juga menyuruh kepada menteri-menteri kita yang Islam, yang Muslim, yang Islam, terutamanya daripada parti Islam. Saya minta sungguh-sungguh, lihatlah semula keadaan rakyat yang ada pada hari ini. Kerana rakyat memerhatikan kamu, rakyat mengawasi kamu. Sebagaimana dulu kamu mengawasi pemimpin. Kamu dulu bercakap macam-macam tentang pemimpin korup, pemimpin penipu, pemimpin membunuh rakyat, menzalimi rakyat, menganiaya, menangkap rakyat, tanpa hak, merampas harta rakyat, corruption, macam-macam sebut dulu. Sekarang ni hilang, seolah-olahnya bila dah jadi kerajaan, hilang, semuanya baik belaka. Tak ada corruption. Tak ada corruption. Betul. Allah Subhanahu Wa Taala akan menetapkan kematian. Wa kulli ummatin ajal. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Setiap umat, setiap negara, setiap bangsa, setiap orang, setiap menteri, setiap sultan, setiap rakyat akan sampai waktu ajal. Akan sampai waktu ajal. Maka bila sampai waktu ajal, kematiannya tidak akan dilambatkan walaupun satu saat, tak akan dicepatkan walaupun satu saat. Ingatlah. Sekarang bolehlah kamu ada pejabat di Putrajaya. Tak apa, tak nak dengar cakap rakyat, tak nak dengar cakap al-haq, nak ikut apa yang syaitan sebut, nak ikut apa yang Dajjal sebut, nak ikut apa yang iblis sebut, tak apa. Berapa lama kamu nak berada dalam keadaan demikian? Dan sebab itulah tuan-tuan puan-puan, kita tak perlu risau dalam hati kita. Cuma kita kena bertindak dengan tangan kita. Tangan kita kena tulis. Tulis surat pada ahli parlimen kita. Tulis surat kepada DUN kita. Adun kita tu, tulis surat. Tulis surat kepada pemimpin parti politik kita. Kalau kita ada parti politik. Tulis surat. Bagi amaran pada mereka. Ingatlah, dulu berkobar-kobar dengan kita kata perjuangan. Hari ini diam, membisu. Jadi kita kena tulis. Ini syaitan bisu. Tuan-tuan rahmat Allah Ta'ala, dan kita jangan, kita buat, bertindak ikut kemampuan kita. Sampai peringkat kita buat yang mampu kita. Sampai peringkat kita
ikut undang-undang, ikut perlembagaan, tak apa, ikutlah, follow kan. Tapi nak sebut kat sini, satu masa nanti, apabila sampai satu peringkat yang mungkin melampaui batas kemanusiaan, kita tak tahu, Allah akan turunkan balak dan bencana. Sebab tu saya nak sebut kat sini, tuan-tuan dan puan, zaharal fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Kamu melihat kerosakan, kamu melihat bencana di daratan dan di lautan, bima kasabat aydin nas, disebabkan tangan-tangan manusia. Tangan manusia yang mana satu? Nombor satu, pemimpin. Tangan jahat mana? Yang nombor satu, pemimpin. Bima kasabat aydin nas, disebabkan tangan-tangan manusia. Liyuziqahum ba'dallazi amilu. Allah mahu memperlihatkan kejahatan-kejahatan apa yang mereka telah perbuat sebelumnya, supaya kamu bertaubat, kembali balik kepada Allah. Jadi bila tengok bencana-bencana ni, apa Allah firman dalam Quran, kamu tengok kerosakan di daratan, kamu tengok kerosakan di lautan, bima kasabat aydin nas, ada tangan-tangan manusia. Ada sebab tangan manusia. Ni bukan saya sebut, ni Allah gambarkan dalam Quran. Dan bila sebut manusia tu siapa? Yang paling tinggi ialah pemimpin. Siapa yang paling tinggi? Kira-kira lah daripada yang paling tinggi sampai yang paling rendah, kita yang paling rendah sekali. Jadi tuan-tuan dan mata Allah SWT, kita kena sebut kepada pemimpin kalau tak betul. Jangan takut, kerana kita bersama Al-Haq. Dan kalau mereka bersama batil, pasti runtuh, pasti jatuh. Jangan bimbang. Jadi strategi mereka yang keempat, mereka bina negara-negara Israel. Mereka, sebab itulah kita lihat 1897 mereka membuat gerakan Zionis antarabangsa di Basel, Switzerland. Kan? 50 tahun selepas itu, 1947, tiba-tiba United Nations tak tahu ujung pangkal, tiba-tiba bagi kepada Yahudi Israel sebagai, bagi Yahudi negara di Palestin. 1947, 50 tahun. 50 tahun 1947. Dia membuat satu resolusi 181 membagi tanah Palestin kepada Israel. Maka 1948 mereka Israel pun menubuhkan negaranya, merdekalah olok-oloknya, menubuhkan negara haram Israel secara resmi 1948. Tuan-tuan puan-puan Allah SWT nak sebut kat sini, mereka buatlah, boleh buat, politiknya nampak kuat, tetapi sebenarnya bila tidak bersama Al-Haq, mereka akan kalah, confirm kalah. Bukan saya sebut, Allah gambarkan. Bila sampai Al-Haq, bila sampai Al-Haq kepada batil, batil akan jatuh. Batil akan jatuh. Saya sebut tuan-tuan puan-puan, kita buat memorandum ke Istana Negara, senyap. Kita buat memorandum ke Parlimen, senyap. Kita kita ikut perlembagaan ni, ikut undang-undang ni, rakyat ni. Kita bawa ke mahkamah. Mahkamah tolak mahkamah. Kita tanya soalan-soalan yang kita tanya ni bukan soalan yang remeh-remeh. Soalan tu daripada pakar-pakar kesihatan, pakar-pakar dari sudut virologi pun ada, pakar dari sudut farmakologi pun ada, pakar daripada penyakit-penyakit berjangkit pun ada. Semua tulis tanya soalan ke mahkamah. Tiba-tiba mahkamah tolak. Kita minta review and judicial review, semakan kehakiman, semak semula betul ke? Kami nak minta soalan ini dijawab je. Hakim pun tolak, tak perlu jawab, kata hakim. Dia nak sebut macam mana? Ke mana? Kita ikut peraturan tak boleh. Buat report polis 1,000. 2,000 lebih report polis kita buat. Lebih 2,000. Ada orang buat SN lah macam-macam kan. Ke mana nak pergi? Tak boleh pergi mana-mana. Kan? Ikut parlimen, senyap macam itu aja, senyap. Dia jawab, kalau jawab muka manis sebab nak bagi publicity je, lepas tu senyap. Sekarang ni baru ada, alhamdulillah, beberapa ahli parlimen yang bersama dengan rakyat. Antaranya Tengku Razali. Tengku Razali kita nampak alhamdulillah bersama rakyat. YB Tengku Razali, walaupun kuli
telah berumur. Walaupun dia telah berusia, tetapi alhamdulillah nampak dia menyambut hasrat rakyat. Dia tak ada kepentingan. Saya bukan nak kempen dia. Saya tak nak cakap dia baik tak baik, tapi saya nampak dia antara orang yang bersuara, yang membantah apa yang ada di parlimen ni. Kan, Akta 342 yang melampau, kan, pindaannya melampau. Memberi kuasa kepada pegawai dengan hanya disyaki, cukup dengan disyaki je boleh tangkap. Boleh kuarantin. Berapa lama? Bukan 14 hari, bukan 7 hari, 14 hari, bukan sebulan. Sampai bila-bila. Sampai dia katakan dah tak bahaya dah. Lepas ni bila diluluskan, akta ni diluluskan besok, kan, banyaklah orang kena tangkap, kena kuarantin. Silap-silap dengan pegawai polis, silap-silap dengan balai polis pun kena tutup. Silap-silap dengan Tuanku Sultan pun kena. Akta 342 ni. Jadi terlalu kejam. Tetapi parlimen kita akan luluskan. Kenapa? Dah dapat duit. Wallahu alam. Mudah-mudahan apa yang saya cakap ni tak betul. Baik, jadi nombor 4, strateginya membina negara. Tapi jangan bimbang, sebab negara hebat macam mana dibina, politik kuat macam mana kita nampak, begitu juga tentera macam mana hebat pun yang ada di depan mereka, mereka tidak ada kekuatan, iaitu mereka tidak ada al-haq. Dia tak ada hak. Kita ada al-haq dan kita akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada. Kemudian yang kelima, dengan menggunakan segala yang ada, yang saya sebut 1, 2, 3 dan 4 tadi, maka mereka menyerang Islam secara komprehensif. Jadi dia serang Islam secara komprehensif. Dia bukan serang Islam sembahyang aja, tak boleh sembahyang. Sembahyang tak boleh, pergi Mekah, bukan sembahyang aja. Bukan diserang dari sudut minum arak aja. Dia serang Islam secara komprehensif, syumul, secara sistem dan secara sistematik. Macam mana mereka menyerang Islam? Tuan-tuan, saya nak sebut ini strategi mereka. Strategi mereka nombor 1, mereka memecah belahkan negara-negara Islam dan umatnya. Yang pertama, mereka runtuhkan al-hukmu, pemerintahan. Jadi pemerintahan dipecahkan. Nombor 1. Perjanjian Lausanne 1922, 1921, 22, 23. Mereka telah tanda tangan dan mereka telah menyatakan bagaimana negara-negara Islam ni telah dipecah-pecahkan. Sebelumnya di bawah Osmaniyah. Jadi hari ni kita macam nak lawan ni? Macam mana nak lawan strategi ni? Tuan-tuan, puan-puan, saya sebut ni ada 500 lebih ni malam ni yang tengok live. Tuan-tuan, saya nak sebut, nak lawan tak ada cara lain. Setelah iman, setelah ibadah, setelah baiki akhlak kita, maka kita kena baiki ukhuwah sama kita. Baiki ukhuwah sama kita. Kita kena berkasih sayang. Berkasih sayang ni wajib. Siapa yang tidak berkasih sayang tidak akan sempurna iman. Dan menyempurnakan iman itu wajib. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Atau kama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak sempurna iman seseorang. La yu'minu ahadukum. Tidak beriman seseorang. Tidak sempurna iman seseorang sehinggalah dia mencintai, mengasihi saudaranya macam mana dia cinta kasih dirinya sendiri. Saya menyeru kepada tuan-tuan guru kita, saya menyeru kepada semua para ustaz, ustazah, asatizah yang ada di Malaysia ini, marilah sama-sama kita mengutamakan persatuan dan perpaduan. Kita mengutamakan kasih sayang daripada perpecahan dan berbelah bagi. Janganlah kita melihat kelemahan sahabat kita, saudara kita, maka kita timbulkan, promosikan kelemahan mereka. Memang tidak ada orang yang sempurna. Tidak ada orang yang sempurna. Tetapi kita kena berlapang dada. Kalau ada berbeza pandangan, kita bermaaf-maafan. Memang kita mesti berbeza pandangan lah. Sebab kita tidak ada Amirul Mukminin.
Kita tidak ada seorang ketua Amirul Mukminin yang nak menyatukan pandangan kita semua. Tak ada. Maka masing-masing ikut pandangan masing-masing. Tak boleh. Mustahil kita nak mempunyai satu pandangan semua sekali. Mustahil. Kecuali kita ada Amirul Mukminin yang akan mewajibkan, khalifah mewajibkan bahawa kita kena sekian A, B, C, D, buat begini. Maka kita semua bersatu. Maka kita kena baik ke ukhuwah kita. Wajib berkasih sayang. Saya menyuruh kepada ustaz-ustaz yang ada di dalam Malaysia ini, terutamanya mereka yang ada kewibawaan. Marilah sama-sama kita berkasih sayang. Marilah sama-sama kita berbaik-baik antara satu sama lain. Ada kelemahan, semua orang ada kelemahan. Kita pun ada kelemahan, banyak kelemahan kita. Tapi kenapa perlu kita mengikut perancangan mereka untuk memecah belahkan kita? Sebab itulah kita lihat, setelah mereka memecah belahkan negara-negara umat Islam pada masa itu, 1922, maka mereka telah mencantas Amirul Mukminin yang menyatukan umat tadi pada tahun 1924. Jadi strategi mereka yang kelima, menyerang Islam secara sistem. Habis semua. Habis. Jadi nak sebut kat sini tuan-tuan bapa rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kita dah tak ada Amirul Mukminin, dah tak ada dah. Yang ada hanya nama orang Amir bin Mukmin ada. Amir bin Mukmin ada, Amirul Mukminin tak ada. Jadi kita nak sebut kat sini, kita kena apa? Kena bersatu semula. Kena bersatu semula. Jangan gaduh lah, Rora. Contohnya Rora, siapa suka banyak-banyak ni kan. Saya sebutlah namanya. Semua orang yang bijak sana belaka. Ustaz apa tu namanya? Allahumma salli ala Muhammad. Adalah ustaz-ustaz lain lagi samalah. Tak kira siapa kita. Dengan rendah hati, dengan rasa rendah hati, dengan rasa saya ni tak ada apa-apa, saya menyerulah, marilah sama-sama kita berkasih sayang, kita utamakan kesatuan. Kalau ada berselisih faham dari sudut pandangan-pandangan, kita letak tepi dulu. Kerana serangan musuh lebih besar daripada perselisihan fiqhiyah kita. Daripada perselisihan fiqh kita. Sama ada fiqhnya akidah ke, fiqhnya ibadah ke, fiqhnya akhlak ke, setakat ilmu kalam yang ada tu, kita letak tepi dulu. Tak apa berbeza pandangan. Yang penting kita bersatu. Kita bersatu. Saya tak pandai, tapi saya mohon, marilah sama-sama kita bersatu. Adik kita kena ada sifat ni. Kerana ini adalah perancangan mereka, strategi mereka menyebabkan kita berpecah. Dan apabila besok timbul agama baru, Millah Ibrahim timbul pula. Millah Ibrahim ini, maka kita akan lebih dipecah-pecahkan. Kita akan lebih dipecah-pecahkan nanti. Kan? Baik. Yang kelima. Yang keenam, strategi mereka panjang sebenarnya kalau nak cerita ni. Saya ambil pendek-pendek je. Kan? Iaitu mereka menghancurkan sendi-sendi kekuatan umat Islam. Sendi kekuatan umat Islam. Mereka satu-satu mereka cantas. Satu. Apakah sendi-sendi? Yang keenam ni, apakah sendi-sendi kekuatan umat Islam? Antaranya, nombor satu, al-iman wal-fiqrah mu'minin. Keimanan, keyakinan dan juga kefahaman orang yang beriman. Yang pertama, al-iman wal-fiqr. Fiqrah, kefahaman. Orang yang beriman, mukminin. Nombor satu. Iman kita dah jadi nipis je. Iman kita tak ada kekuatan. Tak melahirkan takwa. Iman kita lemah. Pemikiran kita pun, kefahaman kita, macam-macam kefahaman kita. Kita tidak boleh mempunyai kefahaman yang sebenar. Yang kedua, mereka menghancurkan sendi kekuatan yang kedua ialah dari sudut al-fardul muslim, iaitu individu Islam. Individu Islam. Mereka sekarang ni, individu ni dah jadi campur-campur dah. Tidak ada muslim yang sadiq, mukmin yang sadiq, orang beriman yang benar. Kan dah tak ada dah. Kalau ada pun sikit-sikit aja gitu. Kan jadi fardul muslim. Yang ketiga, baitul muslim. Mereka merosakkan rumah tangga Islam. Yang keempat, mujtama' muslimah. Mereka merosakkan masyarakat Islam. Yang kelima, mereka merosakkan ukhuwah Islamiyah. Kita ni tidak ada ukhuwah yang lillah fillah. Kita hanya ukhuwah kerana kita rasa terpaksa je. Kerana kita rasa kita ni sama alumni dengan dia. Kita ni sama negeri dengan dia, sama kampung dengan dia, sama kerja dengan dia. Maka itulah ukhuwah kita.
bukan lagi lillah fillah, kerana Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Yang keenam, mereka menghancurkan gerakan-gerakan Islam, pertubuhan Islam mereka hancurkan. Yang ada hanyalah merupakan kita kata serpihan-serpihan fiqhul harakah wa fiqhud da'wah tarbiyah wa jihad sahih. Dan juga mereka merosakkan macam mana orang Islam ni dalam berorganisasi. Dalam berorganisasi itu mereka rosakkan organisasi Islam. Kalau seorang yang gerakan Islam, daripada gerakan Islam bertukar menjadi politik Islam. Gerakan Islam menjadi gerakan ekonomi Islam. Gerakan Islam menjadi gerakan NGO Islam. Gerakan Islam dia menjadi gerakan sufi saja. Gerakan Islam menjadi gerakan kita kata sangkut paut dengan sebahagian-sebahagiannya, tidak bersifat yang menyeluruh. Jadi gerakan Islam telah dipecah-pecahkan. Kemudian yang ketujuh, pemimpin Islam. Pemimpin Islam juga yang telah dibeli pemimpin Islam. Kemudian yang ke-8, ulama Islam. Ulama Islam pun telah dibeli. Tak semualah. Jadi yang ke-6, dia menghancurkan sendi-sendi kekuatan Islam. Sendi-sendi kekuatan Islam. Dan yang ke-7 yang terakhir nak sebut kat sini, strategi Israel ataupun Zionis tadi ialah mereka menghancurkan masa depan ummah, menghancurkan masa depan anak-anak. Jadi sebenarnya kita tak perasan, tapi rupanya bukan kita saja yang mereka akan rosakkan, hancurkan, mereka juga akan menghancurkan masa depan kepada Muslim ummah, iaitu anak-anak. Dan anak-anak akan dirosakkan, terutamanya apabila ada agama millah Abraham, adanya agama gabungan di antara agama Islam, Yahudi dan Kristian, agama-agama yang digabungkan, disamaratakan agama. Jadi ini antara tujuh strategi kasar, secara kasar yang telah mereka lakukan, yang kalau kita cuba perdalamkan satu-satu, maka kita akan melihat bagaimana mereka telah berjaya merosakkan ummah. Merosakkan ummah sampai kita hari ini nak buat apa pun tak boleh dah. Kita rakyat yang ikut kepada perlembagaan negara Malaysia. Kita ikut kepada undang-undang negara Malaysia. Kita taat kepada kesultanan. Kita taat kepada kepimpinan. Kita tak lawan, tak langgar, tak buat apa-apa. Tetapi kita melihat oleh kerana strategi yang dibuat oleh Zionis tadi menyebabkan kita hari ini berpecah-pecah. Jadi ada pula di kalangan kita yang menjadi ejen kepada Zionis ni. Cara tak langsung. Kita tutup diri kita ni. Jadi cyber trooper kepada musuh Islam pula. Jadi tuan-tuan dan puan, saya menyerulah pada malam ni. Sesungguhnya yang pertama sekali, jangan bimbang, jangan takut. Al-haq pasti timbul. Kerana dah dekat dah. InsyaAllah dah dekat, tak lama dah. Yang kedua, tuan-tuan dan puan, marilah sama-sama kita tingkatkan iman kita. Kita bersama solusi yang Nabi dah tunjuk kat kita. Apa solusinya? Yang pertama, hiduplah bersama tarbiyah, Quran. Hidup bersama tarbiyah. Kita kenal Quran. Kita kena baca Quran. Baca Quran tu. Faham Quran. Kemudian kita cuba menghayati makna-maknanya. Kita tengok macam mana nak melaksanakan Quran dalam hidup kita. Tarbiyah Islam, Quran. Kena buat. Kena dekat. Yang kedua, kita kena bersama dengan kelompok-kelompok yang tolong-menolong untuk membantu agama Allah, dakwah. Kena hidup bersama dengan mereka yang begitu. Kerana apa? Kerana mereka ni lah yang akan mendapat rahmat dan barakah. Rahmat dan barakah daripada Allah. Jadi kena ada tu. Penyelesaian kita kena hidup bersama dakwah. Dakwah ni, apa maksud dakwah? Dakwah ni maknanya bukanlah kita sekadar ceramah aja. Ceramah tu sebahagian kecil je dakwah ni. Dakwah ni ialah kita membentuk kebaikan, mengajak manusia kepada kebaikan, mengajak manusia kepada kesatuan, kan. Dakwah. Baik benda yang baik, mengajak manusia kepada Allah. Ini benda yang terbaik sekali. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapakah yang lebih baik daripada mereka yang mengajak manusia kepada Allah? Yang ketiga,
Hidup membina kekuatan umat, berjuang. Manjadda wajada. Kalau kita tengok dalam cerita di TV Hijrah lah, dululah masa saya tengok-tengok, sekarang pun tak sempat nak tengok dah. Manjadda wajada. Tapi kita tengok manjadda wajada ni dari sudut ekonomi dia tak. Nak bangkit semua, seluruh ekonomi kita, education kita, dari sudut sosial kita, dari sudut anak-anak kita, semua nak bangkit. Semua nak bangkit. Maka kena bersungguh-sungguh. Ini solusi dah ada dah, insya-Allah. So siapa yang berminat, kita boleh jumpa lah nanti kalau ada peluang, jumpa mana-mana kan, satu kelompok kita buat program, kita hidupkan sunnah ni. Kemudian tuan-tuan puan-puan, saya menyerulah kepada ustaz-ustaz lagi sekali lah, dengan rendah diri saya menyeru kepada tuan-tuan guru kita, ustaz-ustaz kita, marilah kita mempromosikan kesatuan. Kita lihatlah orang yang kita nampak seperti musuh itu sebagai orang yang akan membantu kita di akhirat nanti. Jadi kita berkasih sayang, insya-Allah. Jadi insya-Allah, saya ingat itulah sikit-sikit sebanyak perkara-perkara yang berlaku hari ini. Kita nak kena tengok bahawa kita bukan hanya nak kena rasa bahawa kita sedang hidup di dunia ni dengan keadaan hidup yang susah, dengan bencana dan sebagainya, tapi kita kena rasa bahawa Allah semakin memberi petunjuk kepada kita tentang bagaimana kita akan menang. Nak dekat dah menang ni. Jadi sebab tu kena apa? Kita kena bersedia untuk menang. Macam itu. Bersedia untuk menang. Macam mana nak bersedia untuk menang? Kita kena lebih bersungguh-sungguh untuk hidup bersama tarbiyah, dakwah dan jihad fi sabilillah. Itulah insya-Allah sikit sebanyak. Minta maaf malam ni cakapnya secara umum sahaja kerana terlalu panjang, tajuk ni terlalu besar sebenarnya nak sebut, tapi itulah yang saya mampu. Mudah-mudahan ada sedikit kebaikan. Saya mohon ampun, mohon maaf sekiranya ada kelemahan, kesalahan, kesilapan daripada apa yang saya sampaikan ini. Moga-moga Allah ampunkan dosa-dosa, kelemahan saya, dan mudah-mudahan Allah ampunkan semua kita. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kekuatan untuk bersatu padu bersama-sama, insya-Allah. So orang yang nak memilih PRN Johor ni, PRN Johor hujung minggu ni, tolonglah pilih orang-orang yang boleh membantu Islam, orang yang boleh membantu rakyat. Janganlah kita pilih hanya kerana parti saja, hanya kerana kita rasa sentimen emosi saja, tapi pilihlah orang yang boleh membantu Islam. Jadi tanya dengan dia, YB, kalau dia belum YB lagi pun tak apa, panggil YB. YB besok kalau kami pilih, YB akan sokong tak Akta 342? Akta 342 tu apa? Kalau Akta 342 pun tak tahu, tak payah pilih dia. Maknanya dia tak kisah tentang rakyat. Dia tak tahu pun Akta 342. YB, adakah YB akan memperjuangkan nasib sahabat-sahabat kita yang sekarang ni terkena kesan sampingan akibat suntikan AFI? Adakah YB akan tolong? Kalau dia kata AFI tu apa, kesan sampingan apa, dia tak tahu, tak payah pilih dia. Senang aja. Hal rakyat yang simple-simple pun dia tak tahu. YB, apakah akan YB buat untuk membantu ekonomi negara kita ni, ekonomi negeri, daerah, DUN kita ni, apa YB akan buat? Kalau dia kata tak ada jawapannya, terima kasihlah YB. YB tak layak jadi pemimpin. YB kena ada perancangan. Kalau kata macam mana nak memajukan ekonomi tempat kita, macam mana nak memajukan dakwah tempat kita, dia boleh jawab A, B, C, D, E, F, G. Dia boleh jawab. Cara nyata, dengan plan, ada perancangannya. Maka baru kita kata, oh ini orang yang memimpin. Orang yang memimpin. Kalau tak tanya ini, tak boleh jawab. Akta 342 pun tak tahu. Kan, kesan sampingan FE pun tak tahu. Kan? Tak tahu semua tu. Maka rupanya dia ni hanya mengikut. Dia bukan pemimpin, dia pengikut. Kita kata, tak apalah YB. YB tak payah undi pun tak apalah. Nanti YB masuk neraka je. YB mengkhianati rakyat. Kenapa? Patutnya YB kena tahu benda-benda ni. Wallahualam. Saya cuma beritahu. Saya orang Johor, no? Saya undi di Johor, no? Kalau saya undi lah.
InsyaAllah tuan-tuan rahmat Allah, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad samat ala muhabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. فاسك اللهم رابطتها وعلمدها واهدها سبولها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجمل التوكل عليك وأهيها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى الجهاد في سبيلك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبالله التوفيق والهداية. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.